Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita majlis yang keempat daripada bab haid istihadah nifas daripada kitab Sabil al-Muhtadin, muka surat 137. Dan yang keempat. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perkara yang diharamkan sebab haid ataupun sebab nifas. Katanya, dan yang keempat daripada perkara yang diharam sebab haid dan nifas adalah menyentuh barang yang antara pusaknya perempuan dan lututnya perempuan dengan tiada berlapik, dan jika dengan tiada syahwah sekalipun, sama ada menyentuh dia itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan zakar atau dengan yang lain daripadanya, dan sama ada menyentuh dengan zakar itu dengan tiada wati serta tiada berlapik atau dengan wati, dan jika dengan berlapik sekalipun, maka sekalian itu haram sebab haid dan nifas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara perkara yang diharamkan sebab haid adalah menyentuh. Ada sebahagian ulama menyebut istimta', ada sebahagian ulama menyebut mubasyarah. Apa makna mubasyarah? Bersentuh kulit. Apa makna istimta'? Mengambil kesedapan. Yang diharamkan bagi perempuan haid di antara pusat dengan lutut ni, haram istimta' ke ataupun haram mubasyarah? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan haram mubasyarah. Mubasyarah ni bersentuh kulit. Bersentuh kulit, hukum dia adalah haram, tak boleh. Jadi suami tidak boleh sentuh kulit perempuan di antara pusat dengan lutut ketika datang haid. Baik, tak boleh. Tapi kalau tujuan untuk perubatan, tak ada masalah tu. Kawan ni luka, aku luka belakang peha, jadi takut nak tengok, nak suruh cuci, nak suruh lomor minyak ubat, tu tak ada masalah. So kata suami, orang yang bukan suami pun boleh dalam hal-hal tertentu. Baik, jadi menyentuh dengan tangan ke, dengan kaki ke, dengan zakar ke, kemaluan di antara pusat dengan lutut, hukum dia adalah haram. Baik, menyentuh kulit. Menyentuh kulit ni, mubasyarah ni, kalau berlapik tak haram. Cuma kalau berlapik wati setubuh haram. Tu dia tulis ya, wati ataupun setubuh haram. Sebab
Di manusia di zaman kita ni banyak guna logik akal. Sebenarnya hak yang guna logik akal ni bukan zaman kita, zaman dulu pun banyak juga guna logik akal. Zaman kita ni benda-benda siapa ke melibatkan hukum hakam pun nak logik. Nak logik juga. Kita akan belajar, kita kena faham penetapan hukum hakam bukan semuanya ada logik. Kerana dia penetapan hukum hakam ada yang dinamakan sebagai ta'abbudi, dan di sana ada ma'qulul ma'na. Maksud dia ta'abbudi, benda ini adalah penetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita faham apakah maksud di sebalik penetapan tersebut. Yang keduanya adalah ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na maksudnya kita boleh faham apakah maksud ditetapkan hukum itu. Kita buat contoh ta'abbudi ni, contoh lebih mudah lah untuk ta'abbudi ni. Contoh bilangan sembahyang. Maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sebab dia jawapannya itu adalah amrun ta'abbudi. Itu adalah ketetapan yang Allah Ta'ala tetap, yang wajib kita kena ikut. Baik. Jadi nak kira logik ke, hak tu memang tak ada lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan perkara tersebut. Baik. Jadi apabila banyak orang main zaman kita ni banyak guna logik akal, maka dia kata mungkin dia kata mana haram bersetubuh dengan perempuan yang haid kerana darah kotor. Jadi kalau pakai sarung ke benda ke, jadi tak kena darah, maka tak ada masalah lah. Maka benda tu disebut dah oleh ulama. Antaranya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia kata kalau setubuh walaupun berlapik tetap hukum dia adalah haram. Tak boleh. Itu kita kena faham. Manakala selain daripada setubuh, berlapik tak ada masalah. Atas pandangan yang mengatakan haram mubasyarah. Tapi atas pandangan yang mengatakan haram istimta'. Istimta' ni maksudnya mengambil kesedapan. Jadi dak setuh pun kalau ada istimta' di antara pusat dengan lutut daripada anggota perempuan tetap hukum haram. Okey. Jadi tempat khilaf, dia tempat khilaf. Okey, kita sebut tempat yang berlaku kesepakatan dulu. Bersetubuh ketika isteri datang haid, hak tu haram dengan kesepakatan ulama. Ijma' ulama tanpa ada khilaf, bersetubuh. Selain daripada bersetubuh, berlaku khilaf. Hak yang di antara pusat dengan lutut. Tengok saja di antara pusat dengan lutut dah setuh. Boleh ke tak? Berlaku khilaf. Ada setengah kata haram, ada setengah kata tak. Setuh saja di antara pusat dengan lutut. Saja-saja setuh. Tanpa ada syahwah, boleh ke tak? Sebab tak ada istimta', setuh saja. Berlaku khilaf. Setengah kata boleh, setengah kata tak. Pandangan yang mengatakan haram mubasyarah bersentuh kulit, maka dia kata walaupun tak ada syahwah tetap haram. Melainkan apabila ada hajat, ada tujuan, ada hal-hal yang sepatut untuk disentuh. Sebagaimana yang kita contoh nak merawat dan seumpamanya. Okey, kita tengok. Dan yang keempat, menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tidak berlapik. Kalau berlapik, itu lain. Dan jika dengan tiada syahwah sekalipun, tak ada syahwah pun tak boleh. Kalau tak boleh tak ada syahwah, kalau nak berubat, dia bab masalah buat tu lain. Dia tak ada syahwah, dia saja-saja. Dia tempat-tempat gitu, tempat sensitif dia saja-saja. Dia kareng kuat. Dia kareng kuat. Jadi tempat gitu tak boleh main saja-saja. Saja-saja mula-mula. Lepas tu jadi hak saja-saja saat itu dia akan membawa kepada peringkat hak yang lebih tinggi. Baik, sama ada menyentuh dia itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan zakar atau dengan yang lain daripadanya. Dan sama ada menyentuh dengan zakar itu dengan tidak wati serta tiada berlapik atau dengan wati dan jika dengan berlapik sekalipun, maka sekalian itu haram sebab haid dan nifas. Baik. Dan kata setengah ulama, sebahagian ulama kata tidak haram menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya
dengan yang lain daripada wati. Ada ustaz ulama kata tak apa, antara pusat dengan lutut tak ada masalah. Yang penting jangan setubuh. Tadi kita kata dah, ada tempat yang berlaku kesepakatan dan ada tempat yang berlaku khilaf. Setubuh, waktu sepakat kata haram. Manakala selain daripada setubuh, di antara pusat dan lutut berlaku khilaf di kalangan ulama. Bermula wati pada farak perempuan yang haid di dalam masa lagi keluar darah itu dosa besar jika tahu ia akan haramnya, lagi dengan disengajanya, lagi dengan ikhtiarnya. Baik, dan barang siapa yang menghalalkan dia, jadilah ia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bersetubuh dengan perempuan di dalam farak perempuan yang haid, sama juga yang nifas, dalam masa lagi keluar darah, masa darah tengah keluar. Ya, apa dia cerita darah tengah keluar? Sebab kalau darah berhenti lain, tengah darah berhenti lain, ada hukum yang lain. Maksud dia tengah darah berhenti, nanti lepas daripada ni kita akan bincang, ataupun pernah dah kita sebut sebelum ni, tak ingat dah sebut budak lagi, lama dah. Biarlah kita sebut budak. Kalau kita sebut dah, dia boleh ingat balik. Orang puan datang darah 3 hari. Okey, berhenti sehari. Lepas tu datang pula 3 hari. Jadi semua sekali 7 hari. 3 datang darah. Hari ke-4 tak ada darah. 5, 6, 7 mari mula darah. Okey, 7 hari. Jadi hak yang sehari tak ada darah tu, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tempoh tersebut juga dikirakan sebagai tempoh haid. Tidak ada darah yang berada di celah-celah satu darah haid dikirakan sebagai haid. Baik. Katakanlah bini dia ni hak lepas-lepas dah. Okey, hak lepas-lepas dah. Contoh je ni. Bini dia hak lepas-lepas dah 3 hari bagi darah. Hari ke-4 berhenti. Lepas tu mari mula 3 hari. Jadi bulan ni datang darah 3 hari berhenti. Baik. Berpandukan kepada adat kebiasaan, darah akan mari semula. Berpandukan kepada adat kebiasaan. Tiba-tiba dia bersetubuh dengan isteri dia ketika darah tak ada. Hukum dia lebih ringan daripada hukum hak yang kita sebut tadi. Sebab hak yang kita contoh saat itu berlaku khilaf, boleh kau nak subuh pada ketika itu. Setengah ulama kata tak ada masalah, setengah ulama kata tak boleh. Setengah ulama melihat kepada darah ni, haid ni adalah darah, jadi dilarang bersetubuh kerana kotor dia. Dan tak ada darah, tak ada kotor, maka boleh bersetubuh. Okey, setengah tengok sudut tu. Setengah dia melihat oleh kerana tempoh tersebut masih lagi dalam tempoh haid, kerana pernah berlaku sebelum daripada dia berhenti dan mari semula, dan dia masih lagi dalam kawasan dia, maka tak boleh nak setubuh. Atas pandangan hak yang kata tak boleh nak setubuh, dia kira masih lagi ringan. Atas pandangan hak yang kata tak boleh nak setubuh, masih lagi ringan kalau dia setubuh, kerana hak tu berlaku khilaf. Hak tu tempat hak yang berlaku khilaf. Manakala hak yang dosa besar je adalah ketika tempat tersebut adalah tempat yang berlaku kesepakatan dan ijma' di kalangan ulama. Okey, tengok. Kata dia bermula wati pada farak perempuan yang haid di dalam masa lagi keluar darah itu dosa besar jika tahu ia akan haramnya. Bagi tahu hukum haram lagi dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Ataupun tak tahu, dia tahu hukum haram tapi tak tahu masa itu masa haid. Tengah-tengah setubuh, siap setubuh air, lah tu ambil darah, baru datang haid, dah sudah sekarang. Contoh. Itu tak apa, tak dosa tu. Lagi dengan ikhtiarnya, pilihannya, bukan dipaksa. Dan barang siapa yang menghalal akan dia akan bersetubuh pada farak perempuan ketika perempuan tu haid, jadilah ia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab dia kerana dia telah menghalalkan perkara yang diharamkan dengan kesepakatan ulama. Setiap benda yang diharamkan dengan kesepakatan ulama, tiba-tiba ada orang menghalalkan perkara tersebut, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Itu kena ingat.
Itu dipanggil benda menolak perkara hak yang disepakati dan ijma' ulama. Tolak ijma', dia terkeluar daripada agama Islam. Adapun mengiktikadkan halal wati kemudian daripada putus darah dan dahulu daripada mandi atau pada akhir darah dan dhaifnya, lemahnya darah seperti ada ia kuning atau keruh, maka tiadalah kufur dengan dia seperti yang tersebut dalam kitab Anwar. Okey, kita boleh mengiktikadkan, dia berpegang halal wati, bersetubuh selepas daripada putus darah dan dahulu daripada mandi. Darah berhenti, tak mandi lagi. Darah berhenti tapi tak mandi lagi. Tiba-tiba dia pergi wati. Dia kata boleh, tak ada masalah. Itu tak kufur. Itu tak kufur tu. Satu. Bahkan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, tapi jangan taklid lah. Dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi boleh bersetubuh dengan isteri setelah daripada isteri kering daripada haid walaupun belum mandi, tapi dengan syarat apabila darah telah mencapai sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid dalam mazhab Hanafi 10 hari. Bila orang puang tu datang darah sebanyak-banyak 10 hari dah. Baik, lepas tu tak ada darah. Tak mandi lagi. Lelaki dia boleh setubuh dengan dia. Itu mengikut mazhab Hanafi. Baik. Jadi kalau dia berpegang halal wati lepas daripada putus darah, sebelum daripada mandi atau pada akhir darah, hujung darah, dan dhaif dia darah, lemah dah darah, seperti ada ia kuning atau keruh, maka tiadalah kafir dengan dia seperti yang tersebut dalam kitab Anwar dan lainnya. Kerana khilaf ulama pada yang demikian itu. Ulama berbeza pandangan. Dia kalau menolak benda yang haram tapi benda tu ada ulama kata tak haram, dia hak tu tak jatuh kepada kufur. Tu kena faham. Menolak benda yang haram tapi berlaku khilaf, ada ulama yang mengatakan tak haram, tu dia tidak jatuh ke dalam kufur. Cuma berdosa lah, melainkan kalau dia bertaklid kepada pandangan yang mengatakan harus, dia tolak pandangan hak yang mengatakan haram, dia mengambil pandangan hak yang mengatakan harus, tu tak berdosa lah. Sebab dia bertaklid kepada pandangan hak yang mengatakan harus. Okey, sebagai contoh lah, kita buat contoh. Ni kita buat contoh. Pandangan majoriti ulama mengatakan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Mesti keluar dengan makanan asasi. Itu pandangan majoriti ulama. Jadi bila tidak sah, maksud dia tidak sah. Maksudnya kalau buat juga berdosa. Haram kalau buat juga, tu mengikut pandangan majoriti ulama. Kerana kita mendatangkan ibadat yang tidak sah, salah. Boleh faham tak ni? Namun mengikut pandangan mazhab Hanafi, mengeluarkan zakat fitrah dengan duit adalah dibolehkan. Dan kita pada hari ini kita berpegang kepada boleh keluar zakat fitrah dengan duit. Adakah maksud kita kata boleh keluar zakat fitrah dengan duit ini, maksudnya adalah kita menerima pandangan yang mengatakan tak boleh keluar zakat fitrah dengan duit? Tak. Mana boleh kita buat suatu benda tiba-tiba kita berpegang sebaliknya. Jadi kita berpegang kepada mana? Pandangan yang mengatakan harus. Jadi kita tidak berpegang kepada pandangan yang mengatakan tidak harus. Boleh faham kan? Kita tidak berpegang kepada pandangan yang mengatakan tidak harus. Jadi kita menolak pandangan yang mengatakan haram melakukan perkara itu, tapi kita berpegang kepada pandangan ulama muktabar yang kedua. Maka itu tak ada masalah. Itu tidak menjadi masalah. Baik. Tapi kalau tak pegang mazhab Hanafi, tetap berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, tapi menolak mengeluarkan zakat fitrah dengan maksudnya dia ni tidak tahu hak yang dia tahu. Ini kita buat contoh lebih mudah lah. Hak yang dia tahu kena keluar zakat fitrah dengan makanan. Dia tak tahu pun ada ulama yang mengatakan boleh keluar zakat fitrah dengan duit. Tiba-tiba dia tetap tolak
pandangan hak yang mengatakan tak boleh mesti kena keluar dengan makanan. Dia tetap tolak pandangan tersebut. Okey, dia berdosa. Sebab dia bukanlah bertaklid kepada pandangan yang kedua. Dia tolak benda hak yang dia pegang oleh masyarakat setempat dan hak yang dia tahu hukum ditolak benda tersebut, maka berdosa. Tapi adakah jatuh ke dalam haram? Jatuh dalam haram pula. Jatuh dalam benda terkeluar daripada agama Islam? Jawapannya tidak, kerana keluar dengan berah tak boleh keluar dengan duit ni masih lagi dalam khilaf di kalangan ulama. Baik, masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Baik. Seterusnya kata dia, dan yang kelima ditolak oleh suaminya dengan syaratnya yang lagi akan datang pada babnya. Dia adalah syarat-syarat dia. Jadi antara perkara yang diharamkan ketika perempuan datang haid adalah perempuan itu dicerai oleh suami dia. Haram. Nabi SAW larang Abdullah bin Umar mencerai isterinya ketika isterinya dia haid. Sayyidina Umar khabar kepada Rasulullah, maka Rasul suruh Abdullah bin Umar rujuk balik isteri dia. Perbuatan tersebut salah. Allah Subhanahu wa taala khabar dalam Quran, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, kalau mu nak cerai bini, nak cerai isteri-isteri, maka mu kena cerai dalam waktu mereka itu masuk dalam iddah. Dalam waktu mereka itu masuk dalam iddah, iaitu ketika mereka itu suci. Tak boleh cerai dalam haid. Hukum cerai isteri dalam haid dosa. Siapa yang berdosa? Suami, bukan isteri. Bukan isteri, suami yang berdosa. Kalau nak cerai isteri, kena cerai isteri ketika isteri suci dan tidak disentuh oleh suami, ataupun ketika isteri mengandung. Kita kalau sebut kata ketika isteri mengandung ni jadi kejut sikit. Siang orang puang cerai dalam mengandung. Sebab tu kita kena faham hukum. Kita kena faham hukum ini bukan mengikut logik, tapi mengikut dalil daripada syarak. Itu kita kena faham. Ulama membahagikan cerai kepada 3. Yang pertamanya nama dia talak bid'i, yang keduanya talak sunni, yang keduanya talak bukan bid'i dan bukan sunni. Talak bid'i adalah talak yang haram. Tak boleh tolak isteri ketika keadaan begini. Talak bid'i ada 2. Yang pertamanya ketika isteri datang haid, yang keduanya adalah ketika isteri suci tapi disentuh oleh suami. Itu talak bid'i. Manakala talak sunni ni talak sunnah. Maksudnya hak ni tidak berdosa, iaitu suami mencerai isteri ketika isteri suci tanpa suami menyentuh isteri ketika suci tersebut. Yang ketiganya tidak disifatkan dengan bid'i dan tidak disifatkan dengan sunni, atas pandangan sebagian ulama lah, iaitu diceraikan isteri ketika isteri mengandung. Mencerai isteri ketika isteri mengandung dia bukanlah berdosa. Walaupun masyarakat kita jadi kejut sikit, tapi hak tu tidak berdosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebut kalau nak cerai dalam suci ataupun cerai ketika dia mengandung. Begitu disebut secara jelas dalam hadis. Hamba ingat ada pernah satu ketika dulu timbul isu ada artis ke dia cerai bini dia dalam keadaan mengandung ke. Pakak terang netizen, pakak berat. Lepas tu setengah-setengah sahabat-sahabat para asatidah hak yang aktif dalam Facebook ni masing-masing mengeluarkan pandangan. Tapi hak yang bermasalahnya sebahagian, bukan semua, sebahagian pandangan mereka lebih kepada emosi tanpa melihat kepada dalil syarak. Akhirnya mengeluarkan pandangan mencela suami yang mencerai isteri ketika isteri dalam keadaan mengandung. Cela tu salah, tak boleh cela. Sebab benda tu diperintah oleh Rasulullah. Lepas tu adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat ustaz yang kita kenal, kawan kita tengok dia tulis gitu,
Kita pun PM lah, khabar lah, tak boleh kata gini ni. Kita pun bagi hadis hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun baru sedar ada hadis rupanya hak yang Rasul suruh kalau nak cegah dalam suci ataupun cegah dalam ketika mengandung. Ada hadis. Dan hadis status dia adalah hadis yang sahih. Kadang-kadang kita ni mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada emosi. Kita tak boleh kita nak mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada benda perasaan kita. Bahkan mesti kita kena tengok kepada hukum hakam. Baik, kita kena tengok kepada apa yang ditetapkan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kelima ditolak oleh suaminya dengan syarat yang lagi akan datang pada babnya. Dalam bab dia akan ceritalah syarat dia. Maka iaitu haram sebab haid dan nifas, kerana hasil baginya mudarat. Jadi hasil bagi isteri itu mudarat sebab lanjut masa iddah. Kerana masa haid dan nifas tidak dibilangkan ia daripada iddah. Maksud dia, ulama sekarang ni jelas dalam Quran Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul larang sahabat cerai isteri ketika isteri dalam haid. Okey, jelas. Cerai isteri ketika isteri haid dilarang. Baik. Larangan sebab benda larangan ni. Cuba tapi kita kena faham asas dilarang. Dah larangan sebab benda larang ni. Maka di sini ulama cari alasan. Ni ijtihad daripada ulama. Alasan adalah ijtihad daripada ulama. Baik. Jadi mazhab Imam Syafi'i yang menjadikan 3 kali suci sebagai iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suami ketika yang dicerai oleh suami pula. Betul lah. Perempuan yang dicerai oleh suami ketika dia datang haid, iddah dia 3 kali suci. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, sebab cerai dalam haid menyebabkan panjang iddah dia. Tapi dalam mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi bukan 3 kali suci. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Lain tu. Baik. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, okey, dipanggil benda ijtihad daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Cerai isteri ketika isteri haid menyebabkan panjang iddah dia. Kerana benda, kalau dia cerai dalam haid, mari suci, haid baru sekali suci, suci, haid baru dua kali suci, haid 3 kali suci. Jadi haid yang keempat baru habis iddah dia. Haid yang keempat baru habis iddah dia. Haid yang keempat sebab dah 3 kali suci. Tapi kalau cerai dalam suci, datang haid, okey sekali suci. Ni dia suci, tok lelaki dia cerai. Mari haid sekali suci dah. Lepas tu suci. Haid pula 2 kali suci. Suci, haid yang ketiga boleh nikah dah. Habis dah iddah dia. Hak tadi 4 kali haid, hak ni 3 kali haid. Mana panjang? Panjang hak yang 4 kali haid berbanding dengan hak yang 3 kali haid. Baik. Jadi sebab panjang iddah dia, sebab tempoh haid dan nifas saat itu tidak dibilangkan ia daripada iddah. Jadi kalaulah perempuan tu tak ada iddah, tak apa. Boleh cerai dalam haid. Tak ada iddah. Ada perempuan tak ada iddah, ada. Nikah, dak nak stop, tiba-tiba cerai, ada iddah ke tak? Tak ada iddah. Perempuan yang dicerai oleh suami dia tanpa bersetubuh sebelumnya, tanpa berlaku persetubuhan, tak ada iddah. Habis iddah tu. Habis iddah, memang tak ada iddah. Jatuh je talak, orang puan tu boleh nikah dengan siapa-siapa. Tanpa perlu menanti tempoh tertentu. Sebab lelaki dia belum setuh dia. Jadi bermakna kalau dia datang haid pun tak ada masalah. Boleh tok lelaki dia cerai dia. Baik. Syahadan. Apabila putus darah haid dan nifas, halallah baginya mandi kerana mengangkatkan hadas atau tayamum. Tengok apabila putus darah haid. Apa maksud putus? Putus ni bukan umur 50, 60, bukan. Maksud putus ni berhenti. Kering dah darah. Haid dia mari 5 hari, darah kering dah. Haid mari 6 hari, darah kering dah. Apabila putus darah haid dan nifas, halal baginya mandi kerana mengangkat hadas atau tayamum. Halal dah mandi. Boleh dah dia mandi. Dan tiada halal dahulu daripada mandi atau tayamum segala perkara yang diharamkan melainkan 2 perkara.
Darah berhenti dah. Dia tak mandi lagi. Nak semayang tak boleh lagi. Nak tawaf tak boleh lagi. Tak boleh belaka benda yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Mereka dua perkara je boleh. Pertama puasa boleh dah. Darah berhenti tak mandi lagi. Sah puasa dia. Kerana hilang sebab haramnya. Iaitu sebab haram puasa adalah haid. Khusus haid. Dan tiada sebab haramnya itu umum keadaan haid itu hadas. Bukan. Sebab dia kalau kita tengok kepada umumnya haid itu adalah hadas. Jadi apabila berhenti haid masih lagi ada hadas, manakala lepas daripada mandi. Dia bukanlah kerana hadas, tapi kerana haid itu sendiri. Haram puasa. Jadi perempuan hak yang habis haid, darah berhenti, tak mandi lagi, boleh tak dia puasa? Boleh dia nak puasa. Tapi syarat kena berhenti sebelum daripada keluar fajar lah. Syarat mesti kena berhenti sebelum daripada keluar fajar. Katanya lagi, dengan dalil tiada haram puasa atas orang yang berjunub. Sedang orang berjunub pun orang berhadas juga, tak haram. Dari kerana jika ada sebab haramnya itu yang demikian itu, benda. Kalau haram puasa saat itu sebab sebab hadas, nescaya haramlah puasa atas orang yang berjunub. Rasulullah pernah berjunub pada malam hari kerana bersama dengan isteri. Rasul tidak mandi melainkan setelah daripada keluar fajar, masuk subuh baru Rasul mula mandi. Dan Rasul berpuasa pada hari tersebut kerana pada hari tersebut adalah bulan puasa. Rasul puasa. Maka ulama kata orang berjunub sah puasa dia. Sebab itulah kita belajar dalam bab syarat sah puasa, dia tidak ada dalam syarat sah puasa mesti kena suci daripada hadas besar, tak ada. Orang yang berhadas besar tetap sah puasa dia. Orang berhadas besar tetap sah puasa dia. Maka kata ulama, orang yang perempuan yang haid haram puasa kerana darah haid tu secara khusus. Apabila darah tak ada, okey, tapi masih lagi ada hadas sebab dia belum lagi mandi, maka sah dia puasa. Sama dengan orang berjunub tadi. Baik. Katanya lagi, pertama, puasa kerana hilang sebab haramnya iaitu khusus haid, dan tidak sebab haramnya itu umum keadaannya haid itu sebagai hadas. Dengan dalil tidak haram puasa atas orang yang berjunub. Dari kerana jika ada sebab haramnya itu yang demikian itu, sebab haram puasa itu adalah kerana hadas, nescaya haramlah puasa atas orang yang berjunub. Sedangkan orang yang berjunub tidak haram puasa. Dan yang kedua, talak. Boleh dah untuk lelaki dia nak talak walaupun tak mandi lagi, kerana hilang illah, sebab haram talak, iaitu melanjutkan iddah. Jadi kalau tolak dalam haid, jadi panjanglah iddah dia. Jadi sekarang ni dia suci dah. Jadi tak ada dah panjang iddah sebab dia dalam suci dah. Ada pun yang lain daripada puasa dan tolak, maka tidak halal ia melainkan kemudian daripada mandi atau tayamum. Tayamum ni bagi orang tak ada air. Jadi kena mandi dulu baru boleh sembahyang, kena mandi dulu baru boleh baca Quran, baru boleh pegang Quran. Habis. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan istihadah. Faslun, pada menyatakan istihadah. Bermula erti istihadah pada syarak iaitu darah penyakit yang keluar ia daripada ujung urat di bawah rahim perempuan dalam masa yang lain daripada masa sebanyak-banyak haid, dan lain daripada masa sebanyak-banyak nifas. Sama ada keluar ia mengiringi darah haid ataupun tidak. Tu makna istihadah. Okey, makna istihadah mengikut syarak, maksudnya mengikut istilah ulama fiqh, khususnya ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, iaitu darah penyakit. Nama dia darah penyakit. Dia pada hakikatnya tak semesti darah istihadah tu adalah, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, tak semesti darah istihadah tu adalah darah penyakit. Cuma nama dia darah penyakit, iaitu setiap darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan waktu nifas. Tu benda penting juga tu. Takut pergi faham darah penyakit. Jadi kita tak boleh nak kata darah istihadah melainkan perempuan tu ada penyakit. Kalau tak ada penyakit,
Tak boleh. Jadi sudah tak betul lah gitu. Baik. Ada kala memang betul orang puang tu ada penyakit, maka tubik darah penyakit. Okey, darah istihadah. Dan ada kala darah yang keluar daripada perempuan saat itu bukan darah penyakit, tapi darah keluar saat itu bukan dalam waktu-waktu haid dan bukan dalam waktu-waktu nifas, dihukumkan sebagai darah istihadah juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan boleh juga kita faham makna darah penyakit gini, darah penyakit. Kalulah nifas ni adalah darah yang selepas daripada bersalin, manakala haid ni darah kebiasaan, maka darah istihadah ni adalah darah yang bukan darah kebiasaan dan bukan hak yang keluar lepas daripada bersalin. Okey, darah tu bukan darah kebiasaan dan darah tu bukan keluar selepas daripada bersalin, itu yang dinamakan sebagai darah istihadah. Sebab itulah dia kata mana? Dia kata dalam masa yang lain daripada semasa sebanyak-banyak haid dan lain daripada masa sebanyak-banyak nifas, sama ada keluar ia mengiringi darah haid ataupun tidak. Dia ada kala sebelumnya ada haid, lepas tu istihadah, ada kala tak ada pun haid. Contoh orang puang datang darah 8 jam je, tak cukup 24 jam, maka darah tersebut istihadah. Tak ada pun haid sebelum daripada darah tersebut. Orang puang baru umur 6 tahun tu dah darah, cukup sehari semalam, bukan haid. Sebab darah tersebut tidak dihukumkan haid kerana orang puang saat itu tak cukup lagi umur dia 9 tahun. Baik. Dan kata setengah ulama istihadah itu darah yang berhubung ia dengan darah haid. Darah yang bersambung dengan darah haid. Maksudnya tak boleh nak kata darah istihadah, mereka kena campur dengan darah haid. Padahal tertentu, maksudnya padahal tertentu, istihadah tu darah yang berhubung ia dengan darah haid padahal tertentu dengan darah yang berhubung dan bercampur dengan darah haid. Kalau tak ada darah haid, tak panggil darah istihadah, tu panggil darah fasad atas pandangan sebahagian ulama. Orang puang datang darah selama 8 jam je, lepas tu berhenti. Sekurang-kurang haid sehari semalam, dia keluar 8 jam je, maka darah tu tak nama darah istihadah, nama darah tu darah fasad. Kerana darah istihadah dia kata mesti kena campur dengan darah haid. Itu contoh dia. Tapi darah fasad ke darah istihadah ke, hukum dia sama, iaitu tidak menggugurkan kewajipan puasa dan sembahyang. Dan yang lain daripada itu, darah fasad bukan darah istihadah. Hak lain daripada darah istihadah, lain daripada darah nifah, lain daripada darah haid, nama dia darah fasad. Ini atas pandangan sebagian ulama, dia membahagikan darah kepada 4 darah perempuan. Yang pertama haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadah, yang keempatnya fasad. Sebagian yang lain bagi 3 je, haid, nifas, lepas tu istihadah. Fasad masuk di bawah istihadah. Seterusnya kata dia, dan kata Syekh Ibn Hajar dalam syarah Ba Fadal, dan khilaf itu kembali pada lafaz juga. Kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Syarah Ba Fadal, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, nama dia kitab Minhajul Qawim. Khilaf itu kembali pada lafaz juga, dia khilaf lafzi je. Nama istihadah ke nama fasad ke, hukum dia sama, tetap kena semayang. Katanya bermula istihadah itu hadas yang sentiasa, bandingannya seperti kemih, air kecing atau wadi atau madhi yang sentiasa keluar, maka iaitu tiada menegahkan ia akan sembahyang dan puasa dan wati dan barang sebagainya. Kita masuk isyak dah ke? Dah lagi? Masuk dah? Jadi kita berhenti sini dulu lah. Malam ni insya-Allah kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.